Okey, Assalamualaikum. Mari kita semak jawapan untuk topik 7.2 tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, soalan yang pertama, tandakan right pada situasi yang melibatkan tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti, tenaga yang memerlukan dia untuk graviti, maksudnya dia turun ke bawah kan. Okey, so mana satu jawapan dia? Yang gambar aja yang pertama, orang ni dia naik basikal, naik bukit, kemudian dia nak turun bawah. B, jongkit. C, dia nak main main tenis ke ni. Okey, kemudian D, dia nak terjun dalam kolam. So yang graviti mana satu? Yang memerlukan dia untuk jatuh ke bawah. Jawapan dia A lah. Dia akan turun ke bawah kan basikal ni. Dengan D. Dia turun ke sini. Okey. Kemudian yang kedua, tandakan right pada faktor yang mempengaruhi tenaga keupayaan graviti. Nak tahu faktor, kita kena tahu dia punya formula tenaga keupayaan graviti. Formula dia M G H, di mana M ini ialah G graviti, H ketinggian. So, inilah faktor yang mempengaruhi tenaga keupayaan graviti. Pecutan betul ke? Salah, bukan. G-same ada. Ni ada G-same. So, tanda right. Saiz, tiada saiz. Jarak objek dari bumi. Maksudnya ke ketinggian. Okey? Betul. Okey, 4. Satu beban seberat 3 kg terletak di suatu tempat dengan ketinggian 10 meter. Antara P dan Q, pada titik manakah beban tersebut mempunyai tenaga yang lebih besar? P dan Q. Kalau kita rasa macam nak gerakkan badan kita untuk kita jatuh daripada titik P ni kepada Q, mana satukah titiknya yang badan kita memerlukan tenaga yang tinggi? Macam kita nak kayuh basikal yang belum mula bergerak dengan basikal yang sudah bergerak. Okey, mana satu tenaga yang kita perlukan banyak? Basikal yang belum bergerak ke atau basikal yang tengah bergerak? Mestilah yang belum bergerak tu kan yang kita perlukan banyak tenaga untuk pushkan batu ni supaya jatuh. So tenaga keupayaan graviti yang lebih besar ialah pada titik P. Dia suruh kamu jelaskan kenapa pada titik P. Kerana jarak jarak P dengan bumi lagi jauh dengan Q dengan bumi. Ini jarak Q dengan bumi. Ini jarak P dengan bumi. So kita kata kerana jarak P dengan kerana jarak P bukan dengan dari permukaan bumi lebih jauh. Lebih jauh daripada jarak Q dengan permukaan bumi. Okey. B. Hitungkan tenaga keupayaan graviti yang terdapat pada beban tersebut. Okey, untuk buat soalan pengiraan, banyak kali cikgu cakapkan, untuk buat soalan pengiraan kita tulis dulu formula. Tenaga keupayaan graviti, dia punya formula sama dengan M G H. M dia ialah G same. G same. So mana? G same dia 3 kilogram. Itu dia 3. Jarak G. G ialah graviti. Graviti sama dengan 10 kan. H dia punya ketinggian. Berapa ketinggian dia tadi? Ni meter ni.
10 juga. So jawapan kita 3 darab 10 darab 10, jawapannya dapat 3.000 pula 300 joule. Okey. Nombor 5. Yang kedua, B2, kedudukan Q. Kedudukan Q. Berapakah dia punya tenaga keupayaan graviti? Mari kita tengok. M-nya ialah 3 G10, H-nya ialah H dia berapa? Okey, kalau dari P kepada permukaan bumi ialah 10. P kepada bumi ialah 10. Sekarang ni P kepada Q ialah 6. So Q kepada bumi 10 tolak 6 lah, dapatlah 4. So dia punya tenaga keupayaan gravitinya ialah 120 joule. Okey. Nombor 5, definisikan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga yang tersimpan di dalam objek kenyal yang dimampat ataupun yang diregang. Ini kamu boleh ambil saja daripada rujuk buku teks. Okey. Nombor 6, bulatkan objek yang memiliki tenaga keupayaan kenyal. Yang ada tenaga keupayaan kenyal. Yang ini lastik, yang beraja pertama. Yang kedua ni kereta mainan. Dia pusing-pusing nanti dia bergerak sendiri ni. Kalau kita pusing-pusing yang kat belakang ni. Dan yang ketiga, ada budak ni dia tengah naik buai. So yang mana yang kenyal, yang boleh dimampatkan? Yang boleh dimampatkan ialah yang boleh meregang. Sajalah. Kereta ni boleh ke kita mampatkan kereta ni? Mana boleh kamu tekan-tekan dia hancur, dia tak jadi meregang. Sama juga dengan buai ni, dia tidak boleh dimampatkan, tidak boleh tiada bahan kenyal. Okey. Nombor 7, raja di bawah menunjukkan situasi yang melibatkan tenaga keupayaan kenyal. Tandakan right pada ruangan yang sesuai. Situasi A, dia tekan spring. Regangan, ada keregangan ataupun mampatan. Mana satu ni? Dia meregang ke dia memampat? Ini dia tekan kan? Tekan dia akan jadi makin mampat. Ni. So kita buat mampatan. Kalau regang ni dia tarik, stretching. Okey, B, orang yang tengah mula untuk memanah. So dia mampat ke dia tekan ke dia tarik ni. Kalau kita tekan dia akan ni tekan. So dia akan mampatkan. Jadi yang ini tarik, dia meregang. Okey, nombor 8, sebuah spring yang panjangnya 10 cm diregangkan. Ni asalnya 10 cm, dia regangkan, dia tarik dengan menggunakan pemberat 5 kg sehingga panjangnya bertambah kepada 20. Daripada 10 tadi, panjang dia jadi 20. So, dia bertambah sebanyak 10 kan. So, berapakah daya yang dikenakan terhadap spring? Daya ialah pada ni. Berapa beban dia ni? Beban dia 5 kg. So, kita tukar kepada daya 1 kg sama dengan 10 Newton. So, kalau 5 kg, maksudnya 5 darab 10 Newton, dapatlah 50 Newton. Okey, so daya dia 50 lah. 50 N. Okey, nyatakan panjang spring sebelum diregang. Sebelum diregang ni, panjang asal dia ialah 10 cm padu. Manakala selepas diregang, panjang dia jadi 20 cm padu.
terpadu pula. 20 cm saja, mana terpadu. Okey. Hitungkan kerja yang dilakukan untuk meregang spring. Kerja nak buat soalan pengiraan, tulis dulu formula. Kerja sama dengan daya darabkan dengan sesaran. Kan? So daya dia berapa tadi? 50 Newton. Darabkan dengan sesaran. Sesaran mesti dalam unit meter. So sekarang sesaran kita berapa? Ni sentimeter kan? Kita kena tukar dulu ke dalam unit meter. Tapi sesaran kita daripada 10 tadi dia jadi 20. So yang dia bertambah ialah sebanyak 10 kan? So 10 cm ni tukar kepada meter, dia akan jadi 10 bahagi 100 dapat 0.1 meter. 0.1 meter. So jawapan kita kerjanya ialah 5 Joule. Okey. Hitungkan tenaga keupayaan kenyal spring. Tenaga keupayaan kenyal spring. Tenaga keupayaan dia ialah tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx. F ni apa? Daya. X sesaran. Jadi kita dah kira tadi 1/2 F ni tadi 50 kan? 50 X sesaran dia tadi ni 0.1 meter. So jawapan dia 2.5 Joule. Dia separuh daripada ya kerja tadi. Ini separuh daripada sini. Separuh di situ sebab formula dia 1/2 darab Fx. Nyatakan hubung kait antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Apa hubungan kerja ni dengan tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregang. Sama kan? Namanya separuh daripada dia ni. Tenaga keupayaan kenyal 1/2. Kerja daya darab sesaran. So nak hubung kait dia tenaga keupayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregang. Okey, selesai. Okey, semak jawapan kamu.